أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita merapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita kesempatan hingga pada malam ini kita dapat bertemu dalam Masjid Sayyidina Abu Bakar ini, juga sedang mendengar dalam Facebook Live Pusat Islam. Ahlan selamat datang kepada tuan-tuan di zaman ini, juga sedang mendengar yang lain. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita hidayah dan taufik hanya kita dapat mengambil kesempatan pada malam ini untuk berada dalam majlis ilmu, iaitu kuliah tafsir Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Anas, assalamualaikum. Sila share dan like dan share kepada sahabat-sahabat yang lain ataupun ahli keluarga yang lain. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang kita lakukan ini, sebab orang lain mendengar konsep kita itu, kita akan beroleh pahala di sisi Allah SWT. Seperti mana yang disebut oleh baginda Nabi SAW, man dalla ala khairi kafa'ilih, siapa yang menunjukkan ke arah kebajikan seolah-olah dia melakukannya. Okey, suara jelas ya di Facebook. Maaf, hari ini saya tak bawa mikrofon untuk live streaming. Harapnya boleh jelas tuan yang mendengar di Facebook Pusat Islam. Jadi malam ini insya-Allah kita akan lanjutkan bacaan tafsir Al-Quran, yang mana sebelum ini kita telah bacakan ayat 30, 31, 32 dan 33 daripada surah Al-Baqarah. Fasa berkenaan dengan penciptaan Nabi Adam AS. Allah Ta'ala sebut kepada Allah Ta'ala menceritakan, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah wahai Muhammad, kenangkanlah ketika mana Allah berfirman kepada para malaikat yang mana Allah nak menciptakan seorang khalifah atas muka bumi. Jadi Allah beritahu kepada para malaikat Allah nak ciptakan manusia, iaitu Nabi Adam AS. Tetapi malaikat telah menyatakan pendirian mereka, iaitu pandangan mereka. Yang pandangan mereka sebenarnya bukan condemn, bukan kritik penciptaan manusia, tetapi pandangan mereka itu untuk bertanyakan tentang hikmah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wahai Tuhan, apakah kau nak menciptakan satu orang
yang menumpahkan, cenderung kepada menumpahkan darah dan melakukan kerosakan. Sedangkan kami wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami sentiasa bertasbih, memuji dan mensucikanmu. Jadi ada setengah orientalis ni dia kata malaikat ni pun suka condemn, tapi sebenarnya dia bukan condemn. Malaikat dia menyatakan pandangan mereka, dan pandangan mereka itu ingin bertanyakan hikmah. Lalu Allah sebut qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lagi tahu daripada kau, iaitu hikmah penciptaan. Lalu Allah Ta'ala menunjukkan hikmahnya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ayat 31 Allah Ta'ala sebutkan ketika mana diciptakan Nabi Adam AS itu, Allah mengajarkan segala ilmu-ilmu, iaitu segala nama yang ada atas muka bumi, nama-nama makhluk. Kita dah sebut sebelum ini, antara nama-nama itu ada nama-nama makhluk, apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit. Bahkan nama semua para malaikat Nabi Adam hafal. Semua nama anak cucu Nabi Adam hafal. Semua bahasa nama Nabi Adam kuasai, sebab dia bapa segala manusia. Maka dia mestilah diberikan ilmu yang sempurna, supaya dengan ilmu itu dia boleh mengajarkan kepada anak cucunya tentang ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Nabi Adam AS adalah manusia yang pertama diciptakan, dan tujuannya untuk mengimarahkan muka bumi. Jadi Nabi Adam memang diciptakan untuk ditempatkan di bumi. Sebab itu dah dalilnya yang kita sebut sebelum ini. Memang manusia ini nak ditempatkan di bumi. Ada syubhat ataupun tuduhan yang dikemukakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara, mengatakan kita semuanya duduk kat bumi ni, semuanya salah Nabi Adam. Itu satu dakwaan yang dangkal, dakwaan yang tidak benar. Kerana buktinya ayat surah Al-Baqarah ayat 30 ni, Allah memang nak jadikan manusia ni atas muka bumi. Ya? Jadi tuduhan yang katakan kita duduk kat dunia ni semuanya salah Nabi Adam. Kalau tak ada Nabi Adam, kita duduk kat syurga lah. Itu adalah tuduhan yang tidak benar. Ia adalah asbab saja Nabi Adam melakukan kesilapan, dan Nabi Adam pun dicampakkan atas dunia ini adalah asbab. Kita pun ada asbab-asbab yang berlaku. Kadang kita melakukan kesilapan, Allah telah takdirkan kita satu benda, tapi dijadikan asbab, sebab-sebab tertentu. Itu kita kena beriman tu pada qada dan qadar. Ya? Ada af'alullah, af'alul ibad. Kita perlu beriman. Jadi memang Allah Ta'ala nak tempatkan manusia atas muka bumi untuk imarahkan bumi ini, untuk menguruskan bumi ini. Namun malaikat pada awalnya berpendirian manusia ni nak ciptakan ni seolah-olah tak ada hikmah. Tapi Allah kata ada hikmah dia. Kemudian Allah Ta'ala tunjukkan hikmah ni. Allah Ta'ala ajarkan Nabi Adam segala ilmu. Kemudian Allah minta Nabi Adam tunjukkan ilmu yang diajarkan kepadanya kepada para malaikat. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kalau kamu ni benarlah dakwaan kamu ni yang mengatakan manusia ni cenderung melakukan kerosakan, menumpahkan darah, kamu khabarkan kepada aku ilmu-ilmu yang aku ajarkan kepada Adam AS. Lalu malaikat mengatakan, qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Jadi satu kata-kata tawadhu yang mana kita pun dituntut untuk selalu berkata kata-kata ini. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tiadalah kami ilmu melainkan apa yang Engkau ajarkan kami. Kerana sesungguhnya Engkau lah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi malaikat tak pandai-pandai, tak cuba-cuba meneka-neka, tak cuba-cuba untuk melawan apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala.
Bahkan malaikat bila tak tahu kata kami memang tak tahu. Kami tahu ni pun kerana Engkau yang ajar wahai Allah. Ini tawaduknya para malaikat. Lalu Allah pun tunjukkan kemuliaan yang diberikan kepada Nabi Adam AS. Diminta Nabi Adam untuk mengkhabarkan Nabiuhum bi asma'ihim. Wahai Adam, khabarkan kepada para malaikat itu nama-nama yang telah aku ajarkan kepada kamu. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ketika mana Nabi Adam telah menyebut semua nama-nama yang telah diajarkan oleh Allah SWT, semua nama makhluk daripada tumbuh-tumbuhan, haiwan, segala benda-benda yang hidup di atas muka bumi, sehingga semua nama para malaikat. Seperti mana yang riwayat oleh Zaid bin Aslam, bahawasanya Nabi Adam telah menyebut satu-satu nama malaikat daripada Jibril, daripada Mikail, Israfil, semua. Dan Allahu a'lam, Allah yang Maha mengetahui berapa jumlah para malaikat. Jumlah para malaikat sangat-sangat banyak, berganda-ganda lebih banyak daripada manusia dan jin. Tetapi Nabi Adam telah menghafal semua nama malaikat. Hebat tak tuan-tuan? Ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Adam AS, itu untuk moyang kita dahulu, Nabi Adam AS. Lalu malaikat pun bila tengok kemuliaan yang Allah berikan Nabi Adam, Masya Allah, sangat hebat makhluk ini. Makhluk yang pertama diciptakan sangatlah hebat. Lalu Allah sebut, bukankah aku telah beritahukan kepada kamu wahai para malaikat, sesungguhnya aku mengetahui segala rahsia yang ada di langit dan ada di bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu zahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Dan kita dah sebutkan tentang masalah tersurat dan tersirat dalam ayat ini. Wa a'lamu ma tubdun, dan aku mengetahui apa yang tersurat, iaitu kata-kata malaikat tadilah. Qalu ataj'al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Apakah kamu nak menciptakan manusia ini yang menumpah, cenderung kepada menumpahkan darah dan melakukan kerosakan? Yang itu apa yang mereka zahirkan. Wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kamu sembunyikan. Yang ini tidak ada dalam sifat malaikat. Malaikat tidak menyembunyikan apa-apa kepada Allah Ta'ala. Bahkan mereka makhluk yang taat, sentiasa taat kepada Allah. La ya'sun Allah. Malaikat tidak akan melakukan maksiat kepada Allah. Dia tidak akan menyembunyikan sesuatu kepada Allah. Tapi apa maksud wa ma kuntum taktumun? Yang ini kita sebut, dia punya hint dia pada ayat berikutnya, ayat 34. Iaitu Allah mula mengatakan kepada satu orang, satu puak yang duduk bersama para malaikat, iaitu Iblis, yang mana mereka ini tidaklah menzahirkan pandangan mereka. Mereka senyap, tetapi dalam hati mereka ada penyakit hasad, dan mereka telah menyembunyikan ketidakpuashatian mereka. Disebabkan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam ayat yang ke-33 ini, aku mengetahui apa yang kamu sembunyikan. Jadi wa a'lamu ma tubdun, untuk para malaikat, apa yang kamu zahirkan aku tahu, dan apa yang kamu sembunyikan untuk iblis, iaitu iblis yang menyembunyikan apa yang dia tidak puas hati pada penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Jadi kita masuk pada ayat 34. Allah Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, lalu sujudlah ke semua para malaikat tanpa berkecuali, illa iblis, melainkan satu makhluk yang bernama iblis, yang bernama iblis. Tapi iblis ni bukan di kalangan para malaikat, jangan tersalah sangka. Ada
ada pandangan yang mengatakan iblis pun satu kelompok malaikat, dia ni satu jenis daripada malaikat. Tidak, kerana iblis ni di kalangan jin. Dalam ayat lain sebut inna iblis wa kana minal jin, melainkan iblis dan dia di kalangan jin. Malaikat diciptakan daripada nur, iaitu cahaya. Sedangkan iblis diciptakan dia daripada jin, diciptakan daripada api. Jadi semua malaikat sujud kepada Adam melainkan iblis. Allah sebut aba wastakbar wa kana minal kafirin. Baca ni betul tuan-tuan Aba bukan abi. Kadang orang tak nampak kan, orang tua-tua tak nampak huruf, kalau tak nampak titik tu ada ataupun baris, tersilap baris itu baca illa iblis abiya wal a'yaz billah, melainkan iblis ia adalah bapa. Jangan abi itu bapa aku. Aba maksudnya enggan. Aba ya aba. Nabi sebut semua orang akan masuk surga melainkan orang-orang yang enggan. Sahabat kata, siapa orang-orang yang enggan? Orang yang enggan adalah orang yang tidak mentaati Allah dan Rasul. Allah dan Rasul. Jadi itu adalah orang-orang yang enggan, tak masuk syurga. Jadi aba maksudnya enggan ataupun angkuh. Wastakbara dan takabbur, bangga diri, sombong, besar diri. Wa kana minal kafirin, dan jenayah sombong ni, takabur ni boleh membawa kepada kufur, dan dia di kalangan orang-orang yang kafir. Allah cakap, Allah telah meletakkan satu khatam, iaitu pengecaman, tanda-tanda orang yang kufur. Jenayah pertama sekali yang dilakukan adalah jenayah al-kibr, takabur, sombong, bongkar, besar diri. Kerana takabur ini adalah sifat Allah tersebut. Allah bersifat mutakabbir, al-mutakabbir. Allah itu maha besar. Allah memuji dirinya sendiri dan sombong. Allah maha besar, sombong. Sombong itu adalah pakaian Allah. Allah kata sombong itu adalah pakaian. Tidak halal bagi makhluk pun memakai pakaian sombong. Jadi siapa yang memakai pakaian Allah, iaitu sombong, sifat Allah, maka dia termasuk orang-orang yang kafir. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW sebut, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min kibr. Tidak akan masuk syurga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, meskipun hanya sebesar biji sawi. Ya tuan-tuan, ini hadis yang sahih yang perlu kita tekankan. Kalau ada penyakit sombong, merasa besar diri, merasa diri kita suci, merasa kita lebih baik daripada orang lain, walaupun sebesar misqala habbah, walaupun sebesar biji sawi sekalipun, la yadkhulul jannah, tersekat dia daripada masuk syurga Allah Azza wa Jalla. Itu kita bimbangkan tuan-tuan. Sebab itu amalan-amalan yang berdasarkan kepada membangga diri, itu mengangkat diri sendiri, riya, sum'ah, takabur, ujub, ini semua amalan-amalan yang menyebabkan terhalangnya Allah Ta'ala terima amalan seorang itu kerana penyakit-penyakit ini. Sebab Allah tak suka, Allah tak redha dengan amalan ini. Sebab amalan ini dipakai dengan pakaian sombong, bangga diri, bukan kerana takarrub pada Allah, bukan kerana nak mendekatkan diri pada Allah. Sebab itu manusia boleh lihat amalan itu zahir. Kita tengok orang pergi masjid, orang baca Quran, oh ini orang baik. Tapi sebahagian daripada amalan itu Allah yang menghukumnya.
Manusia itu menghukum secara az-zawahir, wallahu yatawalla as-sarair. Dan Allah yang menghukum benda-benda dalam. Kita tak boleh hukum benda-benda batin. Jadi sebab itu Nabi SAW sebut, ada orang yang disangka amalannya baik, tetapi di sisi Allah, Allah tak pandang pun, Allah tak sucikan pun pada hari akhirat. Sebab amalannya disalut dengan kesombongan, disalut dengan kekufuran untuk membangga dirinya. Jadi Allah tidak terima, bahkan Allah tidak mensucikannya pada hari kiamat. Wal'iyazillah. Dan kita dah sebut tentang tiga orang yang sepatutnya darajat mereka ni sepatutnya darajat yang paling tinggi di akhirat, iaitu orang yang mati syahid, yang kedua orang yang baca Quran, orang yang mengajar kepada orang lain, dan kemudian orang yang dermawan, ada duit, ada harta, kemudian dia infakkan kepada orang. Tiga-tiga amalan ni adalah amalan yang martabat darjat tinggi di sisi Allah SWT. Orang mati syahid, antara orang yang boleh masuk syurga tanpa hisab, orang mati syahid. Dan dulu bersama dengan para nabi dan para anbiya, satu level dalam syurga, syurga Firdaus A'la. Tetapi orang yang telah dipanggil mati syahid ini, kalau niat dia itu terpesong, satu orang dibangkitkan oleh Allah SWT, disebutkan dalam hadis yang sahih, dibangkitkan oleh Allah SWT. Allah kata, Allah sebut nikmat-nikmat yang didapat ketika dia mana di dunia. Allah tanya, wahai fulan, apa yang kau lakukan ketika mana di dunia itu? Aku berperang di jalanmu ya Allah sehingga aku mati syahid. Allah kata, pembohong, kazab, berdusta kau, penipu besar. Kau memang berjuang, berperang, tapi kau bukan berperang di jalanku, bukan kerana aku, bukan kerana takarub ke aku, tetapi kau berjuang, berperang supaya orang panggil kau seorang wira, seorang pemberani, seorang yang berani, seorang yang nanti kalau habis dalam perang orang puji kau. Itu yang kau nak. Kau nak gelaran manusia, kau nak pujian manusia. Tidak ada dalam niat takarub untuk aku, untuk dekatkan diri kepada Allah. Lalu Allah mengheret wajahnya ke neraka. Dalam hadis itu sebut Allah mengheret wajahnya ke neraka. Ya tuan, orang yang dipanggil semulia-mulianya mati dalam keadaan mati syahid pun, tetapi dalaman tak ada siapa yang tahu, Allah tahu. Kerana dalaman yang terpesong, Allah boleh masukkan seorang itu ke dalam neraka jahanam. Wal'iyazillah. Golongan kedua yang dipanggil orang yang semulia-mulia, mempelajari Quran dan ajar kepada orang lain, membacakan Quran kepada orang lain. Nabi sebut, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Quran, ajar pula kepada orang lain. Ini Nabi kata sebaik-baik manusia. Inilah manusia paling baik. Tapi ingat, jangan kita tengok pada zahir saja. Allah akan tengok pada hati. Satu orang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata, apa yang kau buat? Aku mempelajari Quran dan mengajar kepada orang lain. Aku membacakan Quran kepada orang lain, mengajar kepada orang lain. Kerana siapa? Kerana engkau, wahai Allah. Allah kata, kazab, pembohong besar, penipu. Engkau mempelajari Quran dan mengajar kepada orang lain supaya orang kata engkau seorang qari, supaya orang panggil engkau qari, supaya orang kata engkau ni pandai, kau ni orang bijak, supaya orang beri kau anugerah. Itu yang kau nak. Kau nak pujian manusia sebenarnya, bukan kerana takarub untuk aku. Jaga tuan-tuan, nasihat dari diri saya, Ustaz Ali pun mengajar Quran, semua insan-insan yang
mulia ni, insyaAllah. Mudah Allah pelihara niat kita ikhlas. Takut kita kalau baca hadis-hadis tentang orang yang berceramah dan yang paling takut tentang kita ajar kepada orang, Allah akan tanya, apa ikhlas kita nak sampaikan? Apakah kita sampaikan ini untuk orang lain, bagikan untuk orang lain, ataupun kita lupa pada diri kita? Allah juga sindir orang ahli kitab, atamuruna an-nas wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab. Apakah kamu menyuruh manusia melakukan kebajikan? Atamuruna an-nas bil birr. Apakah kamu menyuruh manusia melakukan kebajikan dan wa tansawna anfusakum? Kamu lupakan diri kamu, ya? Kamu tahu nak nasihat orang, tapi diri kamu lupa, ya? Wa antum tatluna kitab, sejak kau baca kitab, sejak kau baca Quran, ceramah orang, kamu tengok tak diri kamu? Allah teguh ahli kitab. Walaupun Allah teguh ahli kitab, kita pun kena berasa hati juga. Sebab orang-orang yang diberikan kitab dulu, mereka pandai nasihat orang, tapi tanpa diri dia buat maksiat. Pandai cakap orang jangan berzina, jangan ni, salah-salah. Mereka tu suci, dan mereka katalah mereka tak boleh kahwin. Padri-padri ni, kami tak berkahwin, kami ni orang-orang yang mensucikan kalian. Lepas tu dibaptis, apa yang disucikan, seolah-olah mereka disuci, sedangkan mereka ikut jalan belakang. Banyak pelacu-pelacu yang mereka telah tiduri padri-padri. Mereka kata jangan berzina, sedangkan mereka berzina. Allah tegur orang Yahudi, ahli kitab. Jadi terutama para pendakwah, para penceramah. Bila kita sampaikan satu perkara yang baik, Quran disampaikan, hatikan kita bukan nak habuan dunia. Jangan letakkan habuan dunia tu, tetapi kita buat kerana takarrub kepada Allah. Ya tuan-tuan, nasihat dari saya dan tuan-tuan yang dengar juga, yang ada juga dalam masjid ini, mudah-mudahan Allah bersihkan diri kita daripada amalan-amalan yang tidak diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Maha. Golongan yang ketiga, golongan yang banyak menderma. Memang orang banyak derma ni Allah Ta'ala beri ganjaran yang paling tinggi sekali. Kan disebutkan dalam hadis, Allah menggandakan amalan anak Adam ni daripada 10 hingga 700 kali ganda. Betul tak? Disebut dalam hadis. Apa amalan yang disebut 700 kali ganda? Menginfakkan harta di jalan Allah. Iaitu orang-orang yang menginfakkan harta di jalan Allah, dia punya perumpamaan macam 7 tangkai, setiap tangkai itu mempunyai 100 biji. 7 kali 100, 700 kali ganda. Orang yang menginfakkan harta di jalan Allah, dan Allah Ta'ala boleh menggandakan lagi. Bukan terhad 700, boleh Allah gandakan lagi orang yang menginfakkan harta di jalan Allah. Sebenarnya kalau kita ada RM1 tu masuk dalam tabung, Allah gandakan 700. Saya tak nak kan, bagi RM1 Allah beri RM700. Tapi ini amrul ghaib, satu benda yang ghaib. Kalau kita nampak depan mata, bagi RM1 ada dalam isi tabungan, masuk RM1, keluar kat bawah RM700. Seronok, semua orang bilang bagi penuh kejap tabung. Masuk dekat tabung mayat Zainal Bakar, keluar bawah RM700. Wah, imam yang paling banyak lagi impak. Kena nampak kan, sebab dia dulu masjid kan. Tapi Allah hanya nampakkan itu orang yang yakin adalah orang yang sangat yakin pada amrul ghaib. Dia nampak benda ghaib itu, dia sangat yakin. Sebab Allah yang cakap, dia sangat yakin. Dia lebih yakin apa yang Allah janji daripada apa yang manusia janji. Sebab itu dia bagi infak. Infak ni dia pakai kalimah nafaqah. Nafaqah ni maksudnya sesuatu yang ada, kemudian tiba-tiba tak ada. Macam small kan, satu benda yang ada kemudian tak ada. Kita ada duit, kita ada RM1, kita menghilang dalam RM1 kita masuk dalam lubang tabung tu, hilang dia. Kita menghilangkan harta kita semata-mata untuk dapat ganjaran di sisi Allah. Ya,
Kita ada, kita tidak ada kan kita punya harta. Dan kita tahu Allah akan ganjarkan rezeki. Itu amrul ghaib. Ya? Kalau kita pergi lojak, kita kata tak pasti lagi ada rezeki kita. Tapi kalau orang yang sangat yakin, dia kata pasti Allah akan bagi rezeki kita. Ke jalan kewangan, jalan harta dia akan bagi dengan jalan disusahkan, disenangkan urusan-urusan yang susah. So rezeki ini macam-macam ni tuan-tuan. Itu orang yang yakin. Sebab itu munafik di kalimah nafaqah ya munafik. Nafaqah. Orang yang zaman Nabi SAW dengar tazkirah Nabi, iman tu ada kat masjid. Dia dengar Nabi punya tazkirah. Tapi ketika mana dia keluar dari Masjid Nabawi, iman tu terus tak ada, hilang. Dia Nabi nafaqah. Kalau orang Arab panggil satu terowong kat jalan, terowong bawah tanah, naik kereta masuk terowong bawah tanah tu panggil nafaqah. Nafaq iaitu terowong. Kereta tu masuk, terowong hilang terus. Satu yang ada kemudian tak ada. So munafik dia bukan yang nafaqah juga. Satu benda yang ada iman, kemudian dia keluarkan masjid tak ada dah iman dia. Pagi beriman, datang kufur dah. Hati-hati ya tuan-tuan. Berarti kita baca surah Al-Munafiq pun, tuan-tuan adik-adik boleh kaji dan surah Munafiq pun. Kalau kita nak mengobati penyakit nifaq dalam diri, perbanyakkan infak. Kan surah Munafiq pun awal-awal kita bersama munafik. Tapi tengok ayat 10 Allah suruh laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Allah gambar ke orang yang berada dalam sakarat maut. Ketika mana dia sakarat, Allah tunjukkan tentang kelebihan menginfakkan harta di jalan Allah. Lalu dia kata, ya Allah, tangguhkan sikit ajal aku nak melakukan sedekah. Jadi kata ulama mufassirin menyimpulkan, kalau kita nak bersihkan sifat nifak yang ada pada diri kita, perbanyakkan infak. Sebab orang munafik ni orang sayang duit, sayang harta. Sebab itu boleh tengok zaman apa tu, dalam sirah Nabi SAW, orang munafik ni dia akan memunculkan diri dia bila dia nampak ada kepentingan duniawi. Contohnya bila nak mengira antara perang, dia ada, dia paling depan, dia tengah kira kan. Tapi bila masa berjihad di medan tempur, mereka mengundurkan diri dan mereka menyembunyi di bawah perut unta. Nah, itulah orang yang takutkan mati tapi sayangkan harta dunia. Ya. Jadi balik kita pada tadi, sifat sombong akan menghalang kita daripada masuk syurga Allah Azza wa Jalla. Dan Allah telah beritahu jenayah yang pertama di kalangan makhluk, iaitu jenayah al-kibr, sombong, takabur. Orang sombong ni semua orang tak suka. Kalau orang yang rendah diri, semua orang akan suka. Sebab itu jadilah kita orang yang rendah diri, tak akan berkurangnya kita ni. Kalau kita ada pangkat harta sekalipun, tapi kita pandai rendah diri pada orang, kita tak hukum orang dari pakaian. Setengah orang tu kadang dia tunjuk ada jawatan yang bagus sikit, dia tengok orang ni sebelah mata je, kan? Dia hukum orang dari pakaian, hukum orang dari kelulusan, kan? Kadang-kadang Masya Allah, kadang-kadang dia ajarkan anak-anak sifat sombong, kan? Bila berjalan tengok ada orang sedang kutip sampah, nak dia dah besar, jangan jadi macam ni, kan? Tengok orang tu hina, tengok dia kutip sampah je, jangan jadi macam ni. Yang kita ajarkan kepada anak-anak ni menghina orang lain, bahkan kita memuliakan dia. Nak tengok kalau tak ada orang yang kutip sampah ni, siapa nak kutip sampah orang-orang kaya? Kalau tak ada orang yang kerja mekanik betulkan tayar ni, ataupun baiki tayar yang bocor ni, semua orang kaya, siapa yang nak betulkan? Jadi manusia saling memerlukan.
Sebab itu ada kaya, ada miskin. Memang Allah tentukan ada orang kaya dan miskin. Sebab itu adanya zakat. Supaya orang kaya ada tanggungjawab, orang miskin ada tanggungjawab. Dan kena ingat di dalam syurga pada sebut yang paling banyak penghuni syurga adalah orang-orang miskin. Apa kita ingat kita duduk dunia selama-lamanya kan? Hidup kat dunia tak lama kan? Yang kekal adalah di akhirat. Itu yang khalidin, kekal. Orang duduk kat dunia ni 40 tahun, 50 tahun, tak lama. Orang yang mati 500 tahun dahulu, umur dia 60 tahun dulu ni. Tapi dah 400 lebih tahun dulu dalam kubur. Kalau kaya dia 60 tahun, 50 tahun, sebentar saja kaya. Apakah kita nak miskin di kubur? Kita nak miskin di akhirat? Sebab itu, apa saja apa lakonnya rezeki, maka bersyukurlah. Jadi orang kaya bersyukur, jadi orang miskin bersyukur. Kita kena banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan banyak berterima kasih kepada Allah. Banyak melakukan kebajikan. Baiki hubungan dengan Allah Ta'ala, baiki hubungan dengan manusia. InsyaAllah Allah Ta'ala memurahkan rezeki kita. Allah jamin sebut, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah akan sediakan baginya jalan keluar. Bila dia sangat sempit, Allah sediakan jalan keluar. Dan Allah Ta'ala berikan baginya rezeki yang tanpa disangka-sangka. Ini yang special ni Allah bagi. Kadang-kadang rezeki kita ni memang kita sangka lah. Contohnya kita bekerja, masuk gaji 25 bulan, kita tahu 25 bulan. So dia rezeki yang disangka lah. Memang kaget gitu. Tapi kita pun tak heran sangat lah, sebab kita tahu gaji masuk 25 bulan. Tapi yang rezeki tak disangka-sangka ni tak. Kena kering, tiba-tiba ada orang bayar hutang pula. Yang mana kita pun dah lupa hutang tu, tiba-tiba dia dah bayar hutang. Ataupun orang yang nak berikan sedekah, ada orang yang nak berikan macam-macam lah, wasiat apa-apa, dipanggil harta atau rezeki oleh Allah Azza wa Jalla, macam-macam. Kadang-kadang rezeki tak akan main harta, tapi rezeki anak-anak, anak-anak diberikan anugerah, kebijaksanaan, kepintaran, kesolehan, macam-macam jenis rezeki. Dan percaya atau tidak, apa yang kita doakan selama ini banyak apa telah kabulkan. Mungkin kita saja tak sedar. Kerana kadang-kadang dia memakan masa beberapa tahun untuk Allah Ta'ala mustajabkan doa kita. Sebab itu kita kena bersangka baik dengan Allah Azza wa Jalla. Jangan kita sombong yang takabur kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, insyaAllah tuan-tuan, kita beri laluan untuk azan Aisyah. Mari kita sambung sedikit lagi.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 35. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin. Dan kami berfirman, wahai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu syurga ini, dan makanlah makanannya yang banyak lagi baik di mana sahaja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, adik-adik yang dimuliakan Allah, dalam konteks ayat ini Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala telah memanggil Nabi Adam AS. Allah mengatakan, wahai Adam, tinggallah kamu ke dalam syurga bersama dengan isterimu. Jadi ayat ini, konteks ayat ini menunjukkan bahawasanya sebelum Nabi Adam dan isterinya Hawa mendiami syurga, Allah telah menciptakan isteri Nabi Adam, Hawa. Maksudnya Allah suruh tinggal syurga, sebelum tu Allah dah ciptakan Hawa, iaitu ibunda kita lah yang pertama sekali, Hawa. Bagaimana Hawa ini diciptakan? Seperti mana yang disebut oleh Ibnu Katsir rahimahullah, katanya Muhammad bin Ishaq telah mengatakan, kemudian tertidurlah Adam menurut keterangan yang kami terima dari ahli kitab, yaitu dari ahli kitab Taurat dan lainnya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan ulama-ulama lainnya. Kemudian diambil sepotong tulang rusuk dari sisi tubuh sebelah kiri Nabi Adam itu, dan membalut tempat itu dengan sepotong daging. Kemudian Adam masih tertidur, lalu Allah menciptakan dari tulang rusuknya itu isterinya Hawa. Selanjutnya dia menyempurnakannya menjadi seorang wanita agar Adam merasa tenang bersamanya. Juga disebut dalam hadis itu diciptakan wanita itu daripada tulang rusuk kiri manusia, iaitu Adam AS. Dalam satu hadis itu disebut, kebetulan dengan khabar Israiliyatnya daripada kitab Taurat yang disebutkan bagaimana Nabi Adam diciptakan, dan Hawa diciptakan daripada tulang rusuk sebelah kiri. Itu yang orang kita kata ni, wanita diciptakan hampir dengan hati manusia yang lelaki itu berada di tulang rusuk untuk dijaga, untuk menjadi amanah. Satu kiasan daripada orang kita sebut ni. Jadi masyhur dalam kitab Taurat ataupun disebut Israiliyat, mengatakan bahawa diciptakan Hawa ini daripada tulang rusuk kiri Nabi Adam AS. Lalu Allah Ta'ala berfirman, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haythu syi'tuma. Nabi Adam telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk tinggal di syurga bersama isterinya, dan Allah Ta'ala berfirman, makanlah segala makanan-makanan yang ada di syurga ini, yang banyak lagi baik, di mana sahaja yang kamu sukai. Makanan di syurga itu indah, tuan-tuan, sangat-sangat lazat. Nabi sebut, ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Nikmat dalam syurga tu mata tak pernah lihat nikmat tu, kan? Telinga tak pernah dengar nikmat tu, dan hati tak pernah terasa pun nikmat yang begitu indahnya nikmat syurga. Dikatakan dalam satu hadis, orang yang terakhir masuk ke dalam syurga, yang
terakhir masuk dalam syurga. Dah rentung badannya dibakar dalam neraka, dia terakhir saya masuk syurga. Allah kurniakan dia syurga yang paling bawah, yang mana nikmatnya adalah 10 kali ganda daripada orang yang paling kaya di dunia. Orang paling kaya di dunia dahulu, dia mendapat nikmat 10 kali ganda kekayaan raja yang paling kaya di dunia. Itu adalah serendah-rendah nikmat orang yang duduk dalam syurga. Siapa orang paling kaya di dunia? Nabi Sulaiman alaihissalam, dia pernah minta kepada Allah, ya Allah, beri aku kekuasaan yang mana tak ada satu orang pun punya kekuasaan macam aku ni sampai kiamat, maknanya dia boleh perintah jin, manusia, haiwan. Jadi Nabi Sulaiman di 10 kali ganda kekayaan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam adalah manusia yang paling rendah darjat di dalam syurga. Allah Ta'ala beri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita syurga yang paling tinggi di sisi Allah, iaitu syurga Firdausil A'la. Nabi sebut dalam satu hadis, فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ فَإِذَا سَأَلْتَ الْفِرْدَوْسِ فَإِذَا سَأَلْتَ الْجَنَّةِ فَاسْأَلِ الْفِرْدَوْسِ. Jika kamu nak minta syurga, mintalah syurga Firdaus yang paling tinggi. Jangan kita lalui Allah, bagi aku syurga. Syurga paling rendah pun tak apa, jangan kita minta paling rendah, kita minta paling tinggi. Paling tinggi itu yang ada para Nabi tu, yang bersama dengan para Nabi SAW, yang sama dengan Nabi SAW. Ya, itu syurga ya. Sebut dalam satu hadis, syurga itu memberi 100 tingkat. Awsatuha Firdausil A'la. Syurga itu mempunyai 100 tingkat. Yang pertengahannya adalah syurga Firdaus yang paling mulia. Dan setiap syurga itu mempunyai 8 pintu. Ya. Dan setiap pintu itu sangat luas. Antara pintu-pintu syurga sangat luas, antara langit dan bumi. Ya. Jadi sangat luas syurga ini. Allah Ta'ala berikan gambaran syurga. Jadi ini semua amal baik, satu benda yang baik kita boleh dengar. Dan Allah Ta'ala gambarkan syurga ini supaya kita menimbulkan rasa keasyikan kita ni nak beramal soleh. Kalau Allah kata manusia yang beriman tak akan masuk ke dalam syurga, orang tanya, kalau orang tak faham syurga tu apa? Orang tak faham. Jadi Allah gambarkan syurga. Sebab itu banyak ayat tersebut Allah Ta'ala sebut syurga itu tajri fi tahtiha al-anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Memang manusia suka sungai, sukakan air. Semua begitu. Orang Arab lagi suka di tempat dia padang pasir panas. Kita pun suka juga. Ya, kalau kita nak pergi melancong ke apa mana, kita akan cari. Kalau pergi ke laut, kita nak pergi cari chalet yang betul-betul pemandangan dia luar tu tengok laut, dan tentu lebih mahal kan. Kalau kita nak pilih penginapan chalet yang apa tu ocean view kan, dia lebih mahal lagi daripada yang tak nampak laut tu. Kalau nampak pool pun dah mahal, nampak laut mahal. Kalau tepi sungai cantik. Allah kata bukan tepi sungai, bukan tepi laut, sungai itu bawah kediaman kita. Sangat indah, supaya menimbulkan keasyikan kepada kita. Ya Allah, indahnya syurga. Kalau Allah tak sebut, orang tak faham. Jadi orang sebut. Apalagi orang Arab berdengar dengan suasana tempat yang panas, bahang padang pasir, dia dengar sungai. Orang Ansar boleh dengar syurga. Orang Ansar ni ikat perjanjian dengan Nabi, perjanjian Aqabah kan. Orang Ansar tanya Nabi ikat perjanjian dengan mereka, aku ni nak pergi ke Madinah, orang Mekah nak bunuh aku ya? Jadi syarat yang aku kenakan kepada kamu adalah kamu jaga aku macam mana kamu jaga isteri, ahli keluarga kamu.
daripada bahaya. Jaga aku macam tu juga. Dan jangan kamu mensyirikkan Allah. Dua syarat yang Nabi kena. Jangan kamu mensyirikkan Allah. Yang kedua, kamu kena jaga aku macam mana kamu jaga anak bini kamu. Orang Ansar berkata, kalau kami terima dua syarat ni, kami dapat apa? Orang Ansar itu yang tanya kan, apa kami dapat? Kalau kami buat benda ni dua ni, kami dapat apa? Jadi Nabi SAW ni tak ada lah bagi upah-upah duniawi ni. Setengah orang ni, pemimpin ni, kalau orang minta upah, dia kata nanti tengoklah, aku dah buka kerajaan, aku jadi kerajaan ni, aku bagilah seorang tanah sebidang sekar lah, seorang ni aku lantik jadi menteri ke apa kan. Jadi orang semua nampak duniawi kan. Tapi Nabi tak pernah janji. Nabi kata apa? Lakumul jannah, bagi kamu syurga. Nabi janji benda yang kekal, yang bila mati itu dah tempat dia. Orang Ansar bila dengar syurga, melopong, tercengang. Syurga, sebab dia dah tahu lah itu Nabi, itu Rasulullah. Dia cakap pasti akan benarnya. Syurga, kalau kami dapat syurga. Dengan perjanjian itu mereka kata, la nuqil wa la nastaqil, kami tidak akan memasuk perjanjian ini dan kami tidak akan berundur pada perjanjian ini. Dengan perjanjian itulah mereka menjaga, melindungi Rasulullah SAW sehingga mereka berperang bersama Rasulullah. Ada yang mereka diikutkan korban, mereka membunuh dan mereka terbunuh di dalam medan perang. Ansar, sebab itu Allah gelar mereka Ansar, penolong-penolong agama Allah. Hebat para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka sangat yakin perkara-perkara ghaib yang diberitahu oleh Nabi SAW. Kita kadang ini baca Quran, tengok kamu dapat syurga, kita rasa macam apa syurga? Macam tak beryakin kan? Bila saya cakap kamu baca Quran ni satu huruf dapat 10 pahala, Nabi sebut, kita kata apa itu pahala? Siapa datang solat berjamaah dia dapat 27 kali ganda. Apa itu 27 kali ganda? Kita pun tak apa faham. Walaupun kita cakap bahasa Melayu pun tak faham tu. Sebab kita tak masuk, kita tak berapa yakin kan apa yang dijanjikan oleh baginda Nabi SAW. Mungkin sebab kita terlalu banyak kali dengar dan kita rasa benda tu macam tak dekat dengan diri kita. Ya? Berbanding dengan orang-orang Ansar yang dikurniakan iman, yang dikurniakan hidayah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kesedaran apa saja yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam hadis Nabi SAW, dikurniakan kita kesedaran, taufik dan hidayah. Kita peka tentang pulang-pulang yang disebutkan dan kita rasa bergegas untuk melakukan kebajikan. Dan tanpa kita pelekehkan sedikit pun peluang-peluang yang mana. Ya? Ni orang yang duduk dalam majlis-majlis ilmu lagi bertambah petunjuk yang Allah berikan. Tempat yang banyak rahmat dah kita berkumpul. Di tempat ada rahmat. Dalam majlis ilmu malaikat berkumpul. Tempat yang kita duduk, tempat para malaikat berkumpul, Allah kurniakan kita rahmat. Rahmat dia, ketenangan dia. Yang ketenangan tu jadikan kita, hati kita mudah untuk dibentuk, untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita akan sambung iaitu syarat yang kalau kenakan kepada Nabi Adam. Kamu boleh makan semua benda, tapi pokoknya jangan dekat. Allah tak kata jangan makan, tapi Allah kata jangan dekat. Nampak? Allah perintahkan benda yang lebih jauh supaya yang dekat ni dia tak mampu. Macam orang berzina kan, Allah tak kata jangan berzina, Allah kata jangan dekati zina. Wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Maksudnya bibit-bibit zina tu, bibit-bibit zina yang boleh wasilah kepada zina tu, mengawat orang, berdua-duaan, perkara-perkara yang boleh mendatangkan zina tu pun, itu jangan dekat. Ini menunjukkan menzina bagilah benda yang besar. Jadi Allah Ta'ala sebut wala taqraba hazihi syajarata, pokok ni
Jangan dekat. Punya banyak buku dalam syurga, tapi iblis masukkan sangkaan kepada Adam. Kau tahu tak kenapa Allah tak suruh kau dekat dengan pokok? Iblis mula kacau. Sebab itu fitrah manusia ni kadang-kadang dia suka dekat benda yang diharam oleh Allah. Punya halal ni cukup banyak. Banyak benda halal ni sampai Allah tak sebut dalam Quran. Benda halal Allah kata kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makan segala benda baik. Benda baik terlalu banyak. Tapi benda-benda yang Allah Ta'ala sebut ni kamu jangan buat. Jangan minum khamar, jangan makan khinzir, jangan makan darah. Ini jangan. Hurrimat alaikum. Tapi manusia ni nampak tak? Bila dia hasut oleh syaitan, yang haram tu yang dia nak. Dia nak cuba-cuba. Punya banyak air yang sedap ni. Cincau ada, air macam-macam ada. Dia nak juga rasa arak. Siapa punya kerja ni? Nafsu satu syaitan. Dia akan masukkan sangkaan kepada kita kau kau tahu tak kenapa dia? Kenapa? Macam tadi Adam, kau tahu tak kenapa pokok ni dilarang? Kalau kau makan, umur kau kekal, kau takkan mati. Jadi insyaAllah kita akan sambung hasutan-hasutan iblis yang membinasakan, yang menyebabkan Nabi Adam AS dimurkai oleh Allah SWT. Dan akhirnya Nabi Adam bertaubat. Dan kalimah taubat itu Allah sendiri ajar kepada Adam sehingga Allah terima taubat Nabi Adam AS dan pasangannya Hawa. InsyaAllah kita akan pelajari ayat-ayat itu insyaAllah pada minggu seterusnya. Pada itu saja konsep kita pada malam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول بهذا وأستغفر الله لي ولكم وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.